ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, kita yang mulia ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bersama-sama belajar dan berbincang, iaitu satu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kasihnya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu ini adalah merupakan ilmu yang penting dalam kita mempraktikkan ibadat kita. Kerana ilmu tajwid ini adalah ilmu yang membawa kita untuk perintahkan dan membersihkan lidah kita dalam baca Al-Quran. Disebabkan orang yang mahir belajar ilmu tajwid ini atau mahir dalam bidang ini, maka insya-Allah ibadatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ini bukan ilmu yang kecil, bukan ilmu yang dianggap sebagai ilmu cabang, tapi ilmu ini adalah ilmu ibadat. Solat seseorang itu tidak akan sah sekiranya ada yang salah dalam masjid. Kerana syarat dalam melaksanakan solat itu, baik sama ada solat fardu atau solat sunat, maka Al-Fatihah itu adalah wajib, merupakan rukun dalam solat itu tadi. Jadi bila bacaan Al-Fatihah yang tidak sah ataupun salah dan sebagainya, maka solat ini batal sekaligus. Sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan bahawa jika solat dan sebenarnya daripada Fatihah, apabila Fatihah itu batal, maka ia dinilai sebagai bacaan yang tidak ada dalam solat Fatihah itu. Maka Rasulullah mengatakan bahawa apabila Fatihah tidak baca, maka solat tak sah. Ya, betul? Sebagai orang. Jadi seperti mana kita ada kelas yang kedua ini, teman kita yang pertama, tapi kelas yang kedua, macam ni saya juga awal kelas itu saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Habib Haji Hassan, berasal dari Kuala Lumpur. Dan sedikit latar-belakang pendidikan saya, saya merupakan lepasan pelajar dari Universiti Al-Azhar di Mesir, Iraq, dalam bidang studi, iaitu bidang pertama saya ambil dalam bidang ijazah tafsir Al-Quran, dan seterusnya saya mengambil ijazah dalam bidang hadis, dan ketiga saya ambil dalam bidang dirasat Islamiah. Jadi saya menetap dalam belajar di Mesir selama 9 tahun itu. Dan Alhamdulillah Allah menghantar saya kepada sini untuk kita bersama-sama berbincang dan menyampaikan Al-Quran. Baik, sama juga dengan pertemuan saya kumpulan pertama. Ya, cuma mungkin yang lepas saya tak gunakan laptop kerana saya pahamkan juga ataupun memahami keadaan ini. Jadi kelihatan saya dah faham keadaan macam mana teknik itu. InsyaAllah sedikit nanti di hujung belajar kita, saya akan sedikit kita berbincang atau saya akan tunjukkan sedikit cara bacaan dan sebagainya. Jadi saya tahu dan saya faham bahawa arti harapan saya ini lebih mahir sebenarnya daripada saya dalam belajar ini. Jadi apakah kiranya kalau saya silap betul-betul, maka tegurlah saya. Kerana insan itu sentiasa betul. Tidak dinamakan insan kerana insan itu berasal dari kalimah nasiah. Nasiah itu masuk betul. Jadi insan itu juga masuk betul. Ya. Jadi tegurlah saya kira betul dan siap.
Baik, saya rasa semua ada kalangan masing ada buku catatan ataupun nota. Betul tak? Jadi kita akan bertemu selama 5 kali 5 minggu. Ini adalah minggu kita yang pertama untuk kelas saya ada kelas 7. Jadi di dalam buku ini kita ada 5 topik. Kalau kita buka pada isi kandungan, jadi kita ada 5 topik yang ingin kita bahaskan. Jadi selepas kita membahaskan kedua-dua topik ini, maka kita akan menghadapi imtihan ataupun peperiksaan untuk menilai kembali sejauh mana pemahaman dan peribadatan kita dalam memahami dan mengertikan buku tajwid ini. Bukan hanya dari segi dalam kelas saja, seminar saja, atau tutorial saja, akan tetapi kita juga akan menguji lidah kita dan menguji bagaimana sejauh mana kita memahami tajwid ini. Jadi topik ini kita kena habiskan juga dalam masa 5 pertemuan ini. Akan tetapi topik ini tidak cukup hanya kita membaca saja. Maksud saya di kelas seminar kita ini, perbincangan di dalam buku ini sangat bagus. Saya nilai buku ini adalah ringkasan ataupun terjemahan dari kitab Arab. Maka penulis ini telah menyusun di dalam kitab ini untuk kita bincangkan pada petang ini, mempunyai ringkasan dan menyusun daripada sejarah dan definisi sebahagian daripada buku tajwid yang ada dalam kitab Quran atau kitab klasik Arab. Maka ini adalah satu momentum ataupun satu perantara penting untuk kita memahami tajwid. Akan tetapi ini tidak cukup kalau kita meninggalkan kitab Quran, di mana yang saya terangkan pada kelas yang pertama bahawa kalau kita hanya menunjukkan ini saja, maka kita akan faham ini saja. Bahkan tajwid itu berasal dari kitab-kitab turas, kitab-kitab ulama silam atau klasik seperti mana yang Muqaddimah Al-Jazariyah yang dikarangan oleh ulama Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari yang wafat pada tahun 430 Hijrah. Begitu juga dalam qasidah Al-Wadiyah atau Al-Ghawwaniyah yang dikarangan oleh Abu Mazah Musa bin Badilah Al-Baghdadi Al-Ghawwani yang wafat pada tahun 320 Hijrah. Maka benda-benda ini ataupun buku-buku turas ini perlu kita nilai dan mengaji juga, kerana di situlah puncanya kitab-kitab ataupun kemahiran kita mempelajari buku tajwid. Sekiranya kita tinggalkan itu, maka kita separuh saja kita dapat. Sebab ulama silam telah bahaskan kitab tajwid dari khidmatan mereka melalui penulisan mereka. Maka hari ini di hadapan kita ini adalah hanya ringkasan dalam urusan saya. Anak pilihan apa yang hadapan kita ini adalah yang terbaik. Maka kita hendaklah memahaminya juga dan hendaklah mempraktikkan juga dalam kehidupan kita sehari daripada sebenarnya. Dan saya yakin mungkin hadapan saya ini ada yang imam, ada yang muazzin dan tidak dan sebagainya. Maka kiranya saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada mereka yang sudi untuk lagi mempelajari buku tajwid ini. Walaupun peringkat tajwid ini yang hadapan kita ini adalah asas yang benar. Jangan kita berpandang atau memandang ini dan memandang orang lain kerana belajar tajwid kita benar ini. Kerana ilmu ini adalah ilmu taufiq daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maka kita hendaklah menyampaikan ini, hendaklah mempelajari ini atas sekalipun kita sampai ke yang lain. Tuan-tuan? Baik, ada sekadar mukadimah dari segi pengenalan ini. Jadi insya-Allah hari ini mungkin kita akan cuba untuk menghabiskan ke-6 tajuk ataupun bab dalam topik yang pertama ini. Yang pertama pengenalan iaitu definisi ilmu tajwid, yang kedua sejarah ringkas perkembangan ilmu tajwid, dalil wajib belajar tajwid, hukum belajar tajwid, dan kesalahan anak yang berjadi dalam topik, dan yang terakhir tingkatan bacaan Al-Quran dalam tajwid. Baik, jadi biasalah kita petang macam ni, kita belajar belajar teori ni praktikkan bentuk tuan-tuan. Jadi saya haraplah tuan-tuan kita semangat dan tanamkan semangat dan kekuatan hingga kita menjadi bentuk pada tuan-tuan. Sebab ini ada yang topik daripada Rasulullah SAW, maka beruntung satu yang pelajari kita dan rugilah satu yang tinggal ini. Baik, boleh kita mulakan? Terima kasih kami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hafizin fi kalamika ya Allah. Wa
ومن المقرئين في كتابك يا الله ومن الحافظين في كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أسع حسناتنا بتلاوة القرآن الكريم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Pengenalan. Kita lihat permusuhan. Al-Quran Al-Karim telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dan diajar kepada sahabat-sahabat bagi secara tajwid. Demikian seterusnya Al-Quran diriwayat dan diajar dari generasi ke generasi secara tajwid sehingga ia sampai kepada kita pada hari ini. Ini menunjukkan pentingan mempelajari dan membaca tajwid serta mempraktikkannya semasa membaca Al-Quran, kerana demikianlah bacaan Al-Quran turunnya. Dalam bab ini akan diterangkan beberapa perkara penting sebagai pengenalan asas ilmu tajwid seperti definisi, sejarah, dalil dan rukun belajar ilmu ini, al-lahn dan tingkatan-tingkatan bacaan Al-Quran. Baik tuan-tuan, kita maklum, kita dah tahu, kita dah maklum bahawa apakah ayat pertama turun dari Allah SWT kepada Rasulullah? Ya? Surah Al-Alaq. Di mana kalau kita melihat atau kita membuka Sahih Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis tentang turunnya wahyu ini diletakkan di antara hadis yang terawal. Karena pentingnya turunnya wahyu ini untuk memberikan pemahaman kepada itu. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah di antara banyak hadis yang dihafal, iaitu sebanyak 600,000 hadis, dan diringkaskan dalam kitab As-Sahih Al-Jami' Al-Muslim. Dari Imam Bukhari ini yang wafat pada tahun 256 Hijrah, beliau hanya meletakkan 7,000 lebih saja daripada 100,000 hadis semua. 600,000 hadis yang beliau hafal. Hari ini kira-kira berapa hadis kita hafal? Satu pun kalau kita hafal hari ini sejak 5 minit dah dulu. Walaupun ini dapat hadis yang beramal dunia, baru balik sekali. Lalu seminit saja dah dulu. Maka kita nilai bahawa kat Imam Bukhari rahimahullah dalam 600,000 hadis itu, maka 7,000 lebih dituliskan di dalam kitabnya, iaitu Sahih Bukhari. Itu pun beliau bercerita bahawa kiranya kalau aku letak kena 100 ini, maka aku takut umat akan datang akan membaca hadis aku ini menjadi panjang dan bosan. Sebab itu 7,000 itu sudah panjang tuan-tuan. Itu pun kita masih tidak mampu untuk membaca. Jangan cakapkan hafal, baca pun kita tak nak. Buka pun tak pernah lagi tuan-tuan. Sahih Bukhari berdepan. Ya? Jadi kalau itu, maka Imam Bukhari telah mengarang 16 tahun kitab itu, di mana beliau mengarang di antara Radah, iaitu di antara Rasulullah dan mimbarnya atau mimbar Rasulullah. Di situlah beliau mengarang Sahih Imam Bukhari itu dalam 16 tahun. Ada dikatakan bahawa beliau mengarang kitab Sahih Bukhari itu di Mekah dalam beberapa tahun, dan bakinya beliau berhijrah ke Madinah dan meletak di Radah itu, dan beliau mengarang Sahih Bukhari itu selama sehingga habis kitab Sahih Bukhari. Baik, hadis tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah ini Imam Bukhari rahimahullah hadis yang ketiga beliau letakkan dalam Sahih Bukhari. Itu hadis sangat panjang. Maka saya ringkaskan lagi bahawa ketika Rasulullah SAW turun wahyu ke atasnya, maka kita lihat kalau kita rasa simpati kepada Rasulullah SAW, maka kita akan rasa bersalah kalau kita ada jadi bersalah tak baca Al-Quran. Sebab apa Rasulullah turun ketika itu, turun wahyu ketika itu, beliau baginda melihat malaikat Jibril. Tidak pernah baginda melihat manusia atau makhluk yang pernah baginda lihat pada waktu itu, iaitu malaikat Jibril turun di atas baginda kerana mata-mata untuk menyampaikan wahyu. Itu pun baginda dah lari dan berakizal ataupun mengasingkan diri daripada perlakuan atau perbuatan kaum jahiliyah pada waktu itu. Maka baginda pun lari ke Gua Hira kerana mengasingkan diri, kerana tidak ingin terlibat langsung dalam perkara-perkara yang dilakukan oleh umat ataupun kaum jahiliyah pada waktu itu. Jadi baginda kita rasa bagi simpati pada Rasulullah, maka kita akan bersemangat untuk belajar lebih dahulu. Di mana ketika Rasulullah turunkan Al-Quran itu, ayat yang pertama surah Iqra, baginda dipeluk, baginda dipaksa untuk membaca Al-Quran, sehingga kan Rasulullah SAW takut tidak boleh kata-kata, sehingga baginda hanya mengucapkan mana Iqra ini. Ketika Jibril AS menyuruh Rasulullah Iqra, baginda ketakutan dengan keadaan baginda dipeluk, maka
Rasulullah